Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala azza wa jalla fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani israila wala haraj. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersambung lagi. Tak dan nak rehat pinggang ni, kita sambung ni. Dia kalau 2 jam straight ni orang muda pun dia dah sakit pinggang lah. Tapi tak apalah tuan-tuan Jadi tuan-tuan sakit pinggang ni, tuan-tuan boleh berdiri, pusing-pusing pinggang sikit. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya-Allah hari ini kita masuk kepada bab yang ke-20 pada muka surat 81. Ya, bab yang ke-20 muka surat 81. Bagi kitab warna kuning. Bagi kitab warna hitam, tuan-tuan pandai-pandailah sendiri buka cari hadis yang ke-116. Ya, 116. Kalau dalam kitab warna kuning ni, pengarang penterjemah ini dia mengatakan ini adalah bab serba-serbi. Serba-serbi ada. Macam bab hari raya. Serba-serbi jenis juadah ada. Betul? Inilah dia. Kalau kitab warna hitam muka surat 69. Ya, 69. Hadis 116 juga. Sama. Okey, 69. Bab, dia tulis bab apa? Bab, itu dia bagian nama. Kalau dalam bab ni dia masukkan semua. Bab serba-serbi. Hadis yang pertama, sebab satu hadis, satu topik. Jadi banyak topik kita nak bincang hari ni. Lebih kurang ada 6 topik kita akan bincang berdasarkan hadis yang ada. Kita akan bincang insya-Allah berkaitan dengan bab tahiyatul masjid. Kita akan bincang kemudian berkaitan dengan bab berkata-kata dalam solat. Perkataan apa yang tak boleh dikatakan dalam solat. Kemudian yang ketiga, kita akan bincang berkaitan dengan bolehkah tangguhkan ataupun lewatkan solat asar dekat masjid kerana panas, ataupun dekat mana-mana tempat lah yang panas, bolehkah tangguhkan solat berjemaah dekat surau dan masjid kerana terlampau panas. Kemudian kita akan bincangkan yang keempat berkaitan dengan bagaimana cara kita nak buat kalau kita tertinggal solat, terlupa solat, ataupun kita nak qada solat lah istilah dia. Macam mana kita nak buat, bila nak buat. Kemudian yang kelima, kita akan bincang insya-Allah bagaimana cara sujud yang sempurna. Kemudian kita akan bincang insya-Allah apakah solat lelaki dia pakai singlet sah. Dia pakai singlet kat atas bahu dia tak ada, tak ditutup, adakah sah ataupun makruh ataupun okey, tak ada apa-apa, harus sahaja. Kemudian yang last sekali kita akan bincangkan berkaitan dengan orang yang bau busuk badannya, apa hukum dia pergi ke tempat-tempat yang ada ramai orang, terutamanya masjid dan surau untuk solat. Okey, ada 6 bab ataupun 6 isu dalam bab solat hari ini insya-Allah. Baik, hadis yang pertama, hadis yang ke-116. Kita baca sama-sama ya, tetapi tuan-tuan kalau nak baca sama-sama, baca sama-sama, nak kuat suara pun tak ada masalah. An Abi Qatadah Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Daripada Abi Qatadah, iaitu Al-Harith ibn Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia dan bapa dia Al-Harith dan juga Rabi'i ni radhiyallahu anhuma, Allah redha kedua-dua mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, masuk masjid,
maka janganlah dia duduk, fala yajlis, ni larangan. Janganlah dia duduk sehinggalah dia solat 2 rakaat. Okey, baik. Makanya daripada hadis ini, para ulama, majoriti ulama termasuklah Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah mengatakan solat sunat tahiyatul masjid adalah susah bukan susah, sunat. Solat sunat tahiyatul masjid adalah sunat. Bagaimana cara solat sunat tahiyatul masjid? Masuk sahaja masjid, maka terus solat sebelum dia duduk. Kalau dia duduk akibat terlupa, masuk-masuk dia duduk, dia lupa solat sunat tahiyatul masjid, maka dia ingat, oh belum solat sunat tahiyatul masjid, apakah sunat baginya untuk bangun solat sunat tahiyatul masjid? Maka sunat juga, sunat dia bangun. Kalau dia masuk masjid memang sengaja duduk, tak nak solat sunat tahiyatul masjid, lalu dia pun duduk, lalu orang kata solatlah sunat tahiyatul masjid, maka bagi luput dah pahala dia. Luput dah pahala dia. Dia duduk lama-lama, lepas 1 jam baru dia terasa nak solat masjid. Tak ada dah. Itu bukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni apa maksud dia? Tahiyah ni adalah ucapan kita mula-mula berjumpa. Macam tahiyatul muslim, ucapan orang muslim apabila berjumpa adalah Assalamualaikum. Tapi kita selalunya apa? Itu tahiyah orang Melayu. Tahiyah orang Melayu. Ucapan orang Melayu, Haji, apa khabar? Kita ucapan orang bisu kita panggil. Macam tu je kan. Tapi ucapan orang Islam adalah Assalamualaikum, itu tahiyah kita. Tahiyah maksud tahiyah untuk nak masuk rumah samalah. Jadi dia tak boleh lambat. Mula-mula je tak boleh kita sembang apa khabar je semua. Lepas tu dah nak balik dah. Tengah-tengah lupalah Assalamualaikum. Tak boleh lah gitu. Dia kena awal-awal. Ya, okey. Macam tu jugalah tahiyah kita dengan masjid. Tanda penghormatan kita dengan masjid, tempat yang paling suci, ialah kita masuk sahaja terus kita solat 2 rakaat. Ya, okey. Bagi yang lupa tak ada masalah, dia duduk, walaupun dia duduk dia dah baring kemudian dia bangun balik, dia buat solat sunat tahiyatul masjid. Dia keluar pergi toilet, dia masuk balik, adakah sunat untuk i'adah ulang? Ya. Sunat untuk dia boleh ulang. Bahkan solat sunat tahiyatul masjid, mana yang nak dahulukan solat sunat tahiyatul masjid? Isu masalah ustaz, nak dahulukan solat sunat wuduk ataupun solat sunat tahiyatul masjid? Maka dahulukan solat sunat tahiyatul masjid, kemudian bolehlah solat sunat wuduk. Ataupun kalau dia nak buat solat sunat wuduk, insya-Allah termasuklah tahiyatul masjid itu dalam solat sunat wuduk juga. Ya, tidak ada masalah dekat situ. Bagi mereka yang mengatakan boleh tergabungnya pahala, terutamanya dalam mazhab Syafi'iyah, dia kata boleh tergabungnya puasa seperti mana orang yang puasa qada juga tergabung pahala puasanya dengan puasa 6. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab dia kata pahala tak boleh gabung. Isu lagi ustaz, saya masuk surau. Ni isu ya. Saya masuk surau, adakah sunat bagi saya untuk solat sunat tahiyatul masjid? Jawapannya ya, sunat untuk solat sunat tahiyatul masjid. Surau tu masjid lah. Surau tu masjid. Tapi ustaz, ada hadis yang Nabi tak solat sunat tahiyatul masjid ataupun tak iktikaf dekat surau. Ya, ada hadis. Tapi itu bukan dekat surau kita. Itu dekat surau ataupun musalla dekat tanah Arab. Surau ataupun surau tak adalah. Surau tak ada, orang Arab tak cakap surau. Orang Arab cakap musalla. Musalla kalau dekat tanah Arab daripada dulu sampai zaman sekarang, tempatnya ialah di padang. Faham Itu namanya musalla. Tempatnya ialah macam musalla ketika Aid, solat sunat Aid, sunatnya adalah tempatnya di padang. Zaman Nabi ada tempat yang khusus untuk Nabi solat sunat Aid di tempat yang lapang. Di tempat yang lapang. Maka di tempat yang lapang memanglah tidak ada solat sunat tahiyatul masjid. Jadi masjid ini apa? Ada 3 syarat masjid. Yang pertama, masjid ni istilah, tak kisahlah lepas ni nama dia masjid ke surau ke balasah ke kata orang Kelantan kan, surau balasah. Ataupun apa madrasah ke, yang penting jika ada 3 benda ni, maka dia itu boleh dihukumkan dengan masjid, maka boleh dilakukan solat sunat tahiyatul masjid ataupun kita boleh iktikaf di dalamnya. Yang pertama, dia mestilah diwakafkan.
tempat tu diwakafkan. Ya, kalaulah dekat dalam mall, ada satu dalam mall, Aeon, dia letak tempat solat namanya Masjid Aeon. Adakah itu jadi masjid? Jawapannya tak. Sebab mana ada Aeon wakafkan tempat tu jadi masjid? Itu adalah tempat bisnes. Lalu terkeluar, walaupun nama dia masjid, tapi dia tidak memenuhi syarat masjid. Di tempat wakaf, memang tempat itu wakaf untuk jadikan tempat solat. Itu yang pertama. Yang kedua, padanya ada solat yang solatlah 5 waktu. Berlaku solat. Berlaku solat dalam ni tempat memang solat. Ada siap ada. Kita punya surau bukan setakat siap ada solat, siap ada AJK macam masjid, betul tak? AJK ni imam ni Bilal siap dibayar. Kemudian yang ketiga, yang pertama dia mesti diwakafkan, yang kedua dia mestilah dia mesti solat 5 waktu ataupun majoriti solat ada kat situ. Memang untuk dini. Yang ketiga, dia memang diberikan keizinan oleh pemerintah untuk buat solat dekat situ. Memang maksudnya tempat tu memang declare as a tempat masjid 5 waktu. Ada tempat macam dekat tempat saya, namanya ialah dulu surau. Kemudian bila dah dibina surau baru, dia bertukar tempat tu sebagai pusat khidmat masyarakat kampung tu lah, taman tu. Lalu tempat tu juga dibuat solat cuma maghrib dan isyak sahaja. Maghrib dan isyak, surau kayu. Kalau dulu orang kampung, orang Kuala Kangsar tu surau lama lah, surau kayu. Sekarang ni dah tak kayu dah lah. Cumanya tempat tu dijadikan pusat masyarakat lah. Ada program gotong royong semua ataupun mesyuarat kat situ semua. Dan tapi maghrib dan isyak juga dilakukan solat kat situ. Adapun Zohor, Asar, subuh pun kadang tak ada. Maka adakah itu ambil hukum masjid? Boleh solat sunat tahiyatul masjid kat situ? Jawapannya tak. Sebab itu bukannya surau. Adapun kalau surau memang orang tahu tempat tu adalah tempat tempat solat. Dan disolat padanya 5 waktu sehari semalam. Bahkan ada imam yang dibayar gaji. Memang dapat hukum masjid, maka walaupun nama dia surau ataupun balasah ataupun belasah, maka dia akan ambil hukum masjid, boleh solat sunat tahiyatul masjid. Ini mazhab apa Ustaz? Hatta mazhab Syafi'i. Tak ada keluar mazhab lah. Adapun fatwa, sebahagian fatwa, contohnya fatwa kita panggil dulu fatwa di Selangor ataupun di fatwa persekutuan, mula-mula dia kata surau tak boleh iktikaf. Kemudian tukar pula fatwa surau boleh di iktikaf. Kerana apa? Melihat hadis-hadis yang sebegitu tadi. Maka boleh ya. Jadi Ustaz, bagaimana cara nak niat untuk solat sunat tahiyatul masjid? Kalau niat ni, maka cara dia ialah niat dalam bahasa anda sendiri, kerana niat tempatnya di dalam hati. Nak solat, nak semaya, ambo nak semaya 2 rakaat tahiyatul masjid dalam hati dia. Sah tak? Memang gitulah, kita dalam hati memang kita sembang bahasa kita. Mana ada kita sembang bahasa pasar dalam hati? Ada tak tiba-tiba kita tengok orang tu kita meluat, saya sungguh meluatlah orang ni dalam hati. Ataupun cantik, wah orang itu kelihatan sangat cantik dalam hati kita. Tak ada. Dalam hati. Itu adalah lintasan niat. Okey. Barakallahu fikum. Ini adalah solat sunat tahiyatul masjid. Jadi jangan kalian rugikan dengan solat sunat tahiyatul masjid ni dengan mengatakan surau tidak ada solat sunat tahiyatul masjid. Ada. Okey. Isu yang ketiga, Ustaz, kalau saya masuk dah azan Zuhur misalnya lepas ni, apakah saya solat sunat tahiyatul masjid ataupun saya solat sunat qabliyah Zuhur? Jawapannya solat sunat qabliyah Zuhur. Aulanya ketika itu adalah solat sunat qabliyah Zuhur. Sebab kalau kita solat sunat tahiyatul masjid, lagi nak solat qabliyah dah tak sempat. Tambah kat Malaysia ni dia kira nak laju saja. Memang laju kan. Waktu tu memang dia tak bagi masa lama. Kalau dekat kita duduk kat Mekah Madinah lama, kita boleh lah nak buat solat macam-macam pun. Nak solat qabliyah dulu, nak solat tahiyatul masjid dulu, solat wuduk qabliyah, tak ada masalah. Adakah apabila kita lakukan solat sunat qabliyah Zuhur maka terluput fadilat solat sunat tahiyatul masjid? Jawapannya tak. Dah termasuklah dalam tu fadilat solat sunat tahiyatul masjid sekali. Moga-mogalah. Okey, baik.
Jika ada isu lagi, pertanyaan, sila tulis ataupun boleh tanya lepas ni. Hadis yang kedua, bab hadis yang kedua dalam bab ni, iaitu hadis yang ke-117. Bab berkaitan dengan berkata-kata di dalam solat. Okey. Kita baca sama-sama. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi salati hatta nazalat A'udzu billahi minasyaitonir rajim hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Baik. Daripada Zaid bin Arqam, sahabat Nabi ni, kata dia, kami dulu menyembang-nyembang dalam solat. Lawa baju. Baju baru. Ya, menyembang. Sebab waktu tu masih lagi belum diturun ayat tak boleh sembang dalam solat. Solat mari syariat dulu, solat dulu. Kemudian dia mari dulu, kemudian mari kena tamak ninah, kena dia mari kemudian sikit-sikit, kemudian mari kan awal-awal dulu solat, hatta mabuk pun boleh solat dulu awal-awal. Kemudian turun ayat kalau nak solat, kalau nak solat jangan minum arak. Tak boleh mabuk. Ya, okey. Jadi macam tu datang dia. Jadi awal-awal memanglah nyembang. Kita ni memang suka nyembang. Pantang cuma sekarang ni kurang sikit nyembang pasal kita dah ada Facebook. Tak ada, kita keluar, kita nyembang dalam Facebook, kita komen macam-macam. Kalau dulu pantang saja ada jarak masa, memang kita suka nyembang orang sebelah, terutama perempuan. Baguslah, perempuan memang dia kena menyembang banyak. Dia kena menyembang banyak, sehari dia kena habiskan berapa ribu patah perkataan yang diperuntukkan untuk kesihatan mental dia. Ya, betul tuan, betul. Ya, kalau dengan suami dia tak suka menyembang, sembanglah dengan orang lain. Okey, baik. Dikata kunna natakallam. Zaid bin Arqam ni, kami dulu memang menyembang dalam solat. Yukallimur rajulu minna sahibu. Sembang orang sebelah. Sehinggalah turun ayat Quran, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat-solat dan juga solat pertengahan al-wusta, iaitu solat asar. Wusta ni, solatul wusta ni banyaklah dia punya tafsiran. Tetapi tafsiran Ibn Abbas adalah solatul asar. Wa qumu lillahi qanitin. Ini ayat dia, ni syahid dia. Dan dirikanlah solat dalam keadaan kamu qanitin. Qanitin ni apa? Qanitin ni ialah dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan yang tak buat benda lain, tu qanitin. Khusyuk kepada Allah SWT, tak buat benda lain, tak cakap benda lain, hanya buat apa sahaja yang ada dalam solat. Maka selepas itu tak adalah menyembang. Pernah dalam solat juga ada orang bersin dalam riwayat yang lain, maka dia pun yarhamukallah. Dia pun mendoakan orang bersin tu. Orang yang tu dah buat isyarat tangan, jangan. Siap kata, apa hang tegur-tegur aku ni? Siap ada sound lagi. Apa hang tegur-tegur aku ni? Maka mereka pun buat syarat-syarat lagi, syarat suruh diam. Sampailah selepas itu Rasulullah SAW bagi tahu, lepas habis solat bagi salam. Rasulullah SAW kata, inna hadhihi salat la taslah fi Rasulullah kata apa? Sesungguhnya solat ini tidak, inna fi salati la syughlan. Kemudian dia kata solat ini patut kena fokus. Rasulullah kata apa? Rasulullah tak marah, Rasulullah tak buat apa, Rasulullah hanya Rasulullah kata, inna hadhihi salah la yaslahu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya Nabi kata secara umum. Nabi tak kata siapa tadi tu yang berani sound dalam solat pun sound orang tegur sound balik. Nabi tak. Nabi cakap umum. Lepas habis Nabi solat, Nabi kata sesungguhnya solat tidak harus padanya apa-apa perkataan manusia, sembang-sembang sesama manusia. Sebab itulah sahabat ni yang riwayatkan hadis ni, dia rasa, oh subhanallah, aku buat salah tapi Nabi tegur aku secara baik. Sehinggalah dia kata apa? Aku tak pernah betapa indahnya akhlak Nabi SAW ketika menegur aku. Okey, baik. Jadi persoalan dia, dalam solat
memang tak boleh bersembang. Ingat, bersembang maksudnya apa? Bersembang dengan manusia. Bersembang dengan Allah boleh? Bersembang dengan Allah boleh tak? Bersembang dengan Allah ni ada dua. Bersembang dengan Allah, yang pertama ialah bacaan tu, itulah bersembang dengan Allah. Bacaan kita, bacaan qiyam kita adalah bacaan surah. Adapun rukuk dengan sujud tak boleh baca apa-apa surah daripada Al-Quran. Nabi larang baca dalam rukuk dan sujud, tak boleh baca apa-apa surah, melainkan surah itu adalah warid dalam bentuk doa, tak ada masalah. Contohnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh tak baca? Boleh, sebab dia warid dalam doa, terutama dalam sujud. Okey. So memang tak boleh, melainkan apa yang warid, kena qiyam, rukuk kena tasbih, sujud kena ta'zim dan sebagainya, itu dibolehkan. Cuma timbul persoalan, habis doa macam mana Ustaz? Doa ni, sebab dalam solat ada dua tempat yang mustajab doa, yang memang Nabi suruh banyakkan doa. Apa tempat tu anak-anak? Oh ya, anak-anak pula. Apa tempat tu Haji Hajar? Yang pertama sujud, subhanallah, masya-Allah. Yang kedua ialah sebelum salam, masya-Allah. Pandai-pandai belaka ni, tak payah jawab dah lah. Sujud, subhanallah. Tuan-tuan, dua tempat ni disunatkan untuk banyakkan doa. Hatta doa yang bukan ada diajarkan di dalam solat pun, dan Nabi tak pernah baca dalam solat, yang tak ada warid doa tu dibaca dalam solat, maka disunatkan untuk baca juga. Tuan-tuan, ada masalah, ada isu, ada hajat, banyakkan doa dalam sujud. Oi tuan-tuan, keajaiban ni dalam sujud ni, doa dalam sujud ni, subhanallah. Tuan-tuan ada masalah, ada hajat, doa dalam sujud, percayalah cepat je doa tu termakbul. Cepat, sangat cepat. Kemungkinan tuan-tuan pun ada pengalaman sendiri, bahkan saya sendiri ada pengalaman sendiri, memang doa dalam sujud sangat cepat dimustajabkan. Sangat-sangat cepat. Ketika mana, tapi dengan syarat, memang ada syarat-syarat dia lah. Antaranya ialah tidaklah kita makan perkara yang haram. Itu antara sebab-sebab doa terhijab. Tidak kita zalim kepada orang, kita tak ada tinggalkan apa kefarduan dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang mawani istijabatu doa, perkara-perkara yang menghalang keistijaban doa. Maka dalam solat, dalam sujud ni, memang tuan-tuan, Allah Akbar, ada masalah apa, cakaplah dalam sujud tu, dalam sujud. Sebab apa? Dalam sujud ni memang Allah paling suka tengok orang dalam sujud. Sebab dalam hadis, dalam riwayat Muslim, Nabi berkata, aqrabu ma yakuna abduhu an rabbih fahuwa sajidun fa'akthiru fihi ad-du'a. Paling dekat hubungan hamba dia ataupun kedudukan hambanya itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Banyakkanlah doa pada sujud. Allah suka tengok kita sujud, sebab sujud itu adalah simbol kehambaan. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu haram sujud dekat manusia. Tak boleh sujud dekat manusia. Seperti mana yang tarikat haram halal yang dah buat tu, tak boleh sujud dekat manusia. Dia berkata bukan sujud, cium. Ada gambar kata sujud. Kalau cium kat kaki ni, bukan dekat kaki, dekat depan tu sujud. Haram hukum dia sujud. Boleh jatuh syirik kalau dia sujud tu dianggap sebagai taqarrub ila Allah. Dengan sujud tu dia menganggap keberkatan sujud tu dia dapat. Dia dapat dalam diri, dia dapat fadilat dalam diri, dia dapat keberkatan. Haram, boleh syirik jatuh kepada Allah. Kalau dia sujud tu sekadar dia hormat, dia tak kata apa, sujud. Bukan kita cium kaki tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, diharuskan cium kaki, kita balik tiba-tiba sayang mak, lama tak jumpa, cium kaki. Bahkan orang alim, ada riwayat, maka kita katakan harus. Harus sahaja, walaupun kita tak kata jangan buatlah, tapi kalau ada orang buat sebab dia hormat, cium kaki, tak apalah, haruslah. Tapi yang ada kadang sujud. Okay. Bahkan sujud tuan-tuan, kenapa Allah suka? Sebab kita memperhambakan diri kita, kita punya muka yang handsome ini kita letakkan lebih rendah daripada bontot kita yang keluar tai. Betul tuan-tuan? Betul tak? Ada yang sujud lebih tinggi daripada bontot dia?
kelam ambil anak. Ini satu. Okey. Dia letakkan lebih rendah daripada punggung dia yang keluar tahi. Sebab itulah Allah kata apa? Dia paling dekat dengan hamba, kerana setiap kali kita merasai hina, merasai rendah, merasai tazallul di hadapan Allah, setiap kali itulah kita akan paling dekat dengan Allah. Sebab itu bila kita ditimpa musibah, kita akan rasa paling dekat dengan Allah kan. Ada masalah, barulah kita cari Allah. Sebab itu paling dekat. Sebab itu tuan-tuan, yang saya kata cepat doa ni, mustajab doa ni bukan saya cakap, Nabi yang cakap. Nabi kata apa? Nabi kata wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajaba lakum, dalam riwayat Abi Daud. Maka adapun dalam sujud, maka sungguh-sungguh doa, kerana faqaminun. Qaminun ni adalah cepat ataupun sangat dekat untuk dimustajabkan, dikabulkan doa kalian. Nampak? Nabi kata dalam sujud. Tapi kita nak buat macam mana ustaz? Saya tak tahu nak baca doa. Jadi lepas salam lah saya baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah baca doa. Doa tu pula panjang, tak ada masalah doa panjang. Tapi bagi imam, doa panjang ni pun tak bagus. Hatta dalam mazhab Syafi'i, imam dia patutnya sunat meringkaskan doa. Ya, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab, imam meringkaskan doa, jangan doa panjang. Dahlah doa kuat, orang pun terganggu, panjang pula tu. Ya, lagi jadi isu betul. Ya Allah. Jadi tapi yang dua tempat ni kita tinggal. Sebab apa? Dia kata, ustaz, sebab saya tak tahu baca doa. Kan? Betul tak? Tak tahu baca doa. Sebab ustaz kata kalau lafazkan doa dalam bahasa Melayu, batallah solat. Takkanlah, saya ada banyak hajat ni, macam masalah. Semalam suami saya bagi tahu saya dia nak kahwin lagi dua. Ya Allah, saya nak bagi tahu, ya Allah, janganlah bagi suami saya kahwin dua. Saya nak doa ke Allah. Saya takut dia tak mampu. Saya risau dia tak dapat berlaku adil. Ataupun suami dia tak nak kahwin dua. Dia kata, ya Allah, bagilah suami kawan dia, dah aku dapat kawan. Contohlah. Jadi dia nak cakap dalam bahasa tu bahasa Arab, bahasa Melayu boleh dia cakap. Tapi dia nak cakap dalam bahasa Arab, terkelu lidahnya. Kan? Lalu okey, dengar baik-baik. Ni dengar baik-baik. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Ni saya tak cerita mazhab lain. Kita mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i, boleh tak kita berdoa selain daripada bahasa Arab? Jawapannya Al-Imam Syafi'i. Hatta imam kita boleh tengok dalam kitab Imam Nawawi dalam Muhadzab, kitab syarah. Dia kata doa ni terbahagi pada dua. Yang pertama doa ma'thur, yang kedua doa tak ma'thur. Doa ma'thur ni apa? Doa ma'thur ni ialah doa yang warid ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis. Itu doa ma'thur. Maka boleh tak kita baca doa yang ditranslatekan? Doa ma'thur ni asalnya kemudian ditranslatekan dalam bahasa Melayu, lalu kita lafazkan dalam solat? Jawapannya boleh. Boleh. Batal tak solat? Tak batal. Contohnya, wahai Allah, berilah aku kesihatan pada tubuh badanku. Berilah kesihatan dan kesejahteraan kepada penglihatanku. Berilah kesihatan dan kesejahteraan kepada pendengaranku. Boleh tak doa macam ni dalam solat dengan lafaznya? Batal tak solat? Tak batal. Pasal apa? Doa tu warid. Siapa boleh bagi tahu apa doa dia? Masya-Allah, subhanallah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Wahai Allah, contohnya, wahai Allah, apa? Wahai Allah, aku memohon kepada kamu supaya memberi kesihatan dan kesejahteraan. Boleh tak? Boleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, di dalam dunia aku dan dalam agama aku, dalam dunia dan akhirat, urusan dunia dan urusan akhirat, fi dini wa dunyaya. Wahai Allah, tutuplah aib aku. Boleh tak doa gitu? Boleh. Allahumma astur uyubi, Allahumma astur aibi. Okey, jadi boleh tak kita lafazkan? Jadi boleh. Batal tak doa? Tak batal. Ni dalam mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita doa, wahai Allah, bini aku ni kuat sangat dia, komplain pasal aku ni, ada saja yang tak kena.
Wahai Allah, anak aku ni nama Mat ni ada benda je saja buat hal. Aku ni dah letih ya Allah. Boleh tak? Kalau macam tu batal. Kalau macam tu batal. Okey. Sebab dia bukan doa maksur. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tak kiralah doa maksur ataupun doa tak maksur, tak batal. Tak batal. Itu keuntungan orang yang belajar bahasa Arab. Ini mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab ada riwayat daripada Umar bahawasanya dalam solat ni dia tak boleh nak cakap perkataan yang bukan bahasa Arab. Okey. Memang di sana ada sebahagian ulama, antaranya Ibn Taymiyah, yang mengatakan boleh saja doa apa-apa sahaja bahasa, yang penting doa, bukan nyembang. Yang penting doa tak batal. Tapi kita kita sebagai tuan-tuan mazhab Syafi'i, tuan-tuan nak ikut mazhab Syafi'i, tak ada masalah dalam isu ni, dan dia lebih kita tak ada was-was dan sebagainya. Kerana apa? Kerana orang kadang-kadang doa dalam hati ni dia tak feeling. Betul tak? Dia doa dalam hati. Sebab apa? Ustaz kata lintasan dalam hati je. Lintas doa dalam hati. Jadi dia tak feeling. Dia kena lafazkan. Oleh kerana itu, dalam mazhab Syafi'i memang dibolehkan doa dalam bahasa ajam. Dengan syarat dia tak tahu bahasa Arab tau. Dia tak mampu. Kalau dia mampu dalam bahasa Arab, dia doa juga dalam bahasa ajam, dalam bahasa selain Arab, maka batal solat dia. Tapi dia tak mampu macam kita ni lah. Yang tak mampu, melainkan Ustaz Nurul mungkin dia mampu bahasa Arab kan. Dia tak boleh cakap. So ada dua benda kat situ. Kalau nak doa apa-apa belajar bahasa Arab. Atau yang kedua ialah di sinilah kita nak ikut sunnah Nabi SAW, di mana lafaz doa Nabi di situ ada keberkatan. Tak mampu hafal dalam bahasa Arab, terjemahkan ia dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan, kita sebut apa yang Nabi minta. Kita ucap, kita minta apa yang Nabi minta. Kalau tuan-tuan buka sunnah, balik ni, kalau tak beli lagi kat bawah kitab Hadiah Kemal, cerita promote kan. Tuan-tuan beli tu kitab Husnul Muslim tu. Dalam tu tuan-tuan, doa pagi dan petang tu, kalau tuan-tuan rajinkan baca doa, dah cukup dah tuan-tuan doa tu. Semua benda yang kita nak minta kat dalam dunia ni ada belaka. Nak minta kesihatan, nak minta rezeki, nak minta tutup aib, nak minta kita ni, semua dalam tu ada. Pagi petang tu Nabi baca setiap pagi dan petang. Tuan-tuan baca, beli Husnul Muslim, perisai bagi seorang Muslim. Tu ada. Baca tu pagi dan petang, insya-Allah lama-lama kita pun terhafal. Kemudian bacalah dalam doa. Ya. Okey, baik. Selesai dekat situ. Baik. Jadi Ustaz, ada isu. 98 dah. Ustaz, macam mana yang kata kalam ni yang boleh batal? Kalau saya cakap yang boleh batal ni, okey. Kalam yang boleh batal ialah dua huruf. Apabila ada dua huruf, maka terbatal walaupun tidak ada makna. Yang ini majoriti mazhab. Hatta mazhab Syafi'i. Dua huruf, misalnya huruf alif dengan mim. Kerana dalam bahasa Arab tidak boleh menjadi kalam perkataan, melainkan dia mesti bergabung dua huruf. Macam Melayu pun sama. Baru jadi bunyi kan. Kalau A saja tak akan jadi bunyi kalam. Ada tak orang cakap A, B, C, D? Maksudnya apa? Pergi, balik. Tak ada kan? Dia mesti ada masa ataupun gi, pergi. Dia mesti gabung dengan dua. Bahasa Arab pun macam tu. Macam ma, ab, alif, ba jadi. Cuma dalam bahasa Arab ni dia ada satu huruf tapi bawa maksud. Ni special. Yang ni special. Dalam bahasa Melayu tak ada satu huruf saja yang ada maksud. Ada ke? Cuba bagi saya satu huruf yang ada maksud. I. Ya. Tapi dia punya AI tu English bahasa munafik. Jangan ikut. Sebab English dia betul kan. Dia bunyi lain. Bunyi AI tapi bunyi satu huruf je I saja kan. Dia ejaan dia. Tapi bunyi dia kena AI kan. Dia bunyi U jadi A. Dia bahasa sebab tu jaga-jaga siapa yang pergi belajar kat sana pun risau. P. Dia boleh jadi dua huruf juga, PI kan. Walaupun P kan. Okey, ala kulli tak ada apalah. Kalau ada pun bahasa Melayu, okey, kalau macam tu pun maka batallah solat. Dalam bahasa Arab pun sama, dia ada fi'il amar. Contohnya qaf pada bawah, sebab dalam bahasa Arab ni dia ada baris.
kan. Sebab itulah dia akan membezakan ada satu huruf ataupun dua, dia ada baris. Jadi qi dari bawah. Jadi qi tu adalah bermaksud kamu pergi dari sini. Macam tu. Ataupun jauhi saya, qi. Itu maksud dia. Maka walaupun satu huruf membatalkan solat. Tapi kalau dua huruf dengan sengaja. Itu dengan sengaja dia membatalkan solat. Kalau tak sengaja ustaz, bagi orang yang terlupa ataupun terkejut, termelatah, mak kau, dia ada bunyi mercun kan, pom, oh ya mak kau, batal tak solat? Tak batal, sebab tak sengaja, ya, tak batal. Kalau sengaja ialah baru batal. Ada isu lagi, kalau menangis misalnya, ta'awuh atau ta'awuh kan, bukan ta'awuh tu zikir, tu ta'awuh juga kita panggil. Ni dia sebab dia nangis, ataupun ta'annuh, nangis. Adakah membatalkan wuduk? Dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul, satu membatalkan wuduk lah. membatalkan solat ada dua qaul, satu batal, satu tak batal. Tapi saya lebih berpandangan tak batal sebab dia bukan sengaja. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah ta'awuh dalam solat. Bahkan Nabi pernah dada dan Nabi solat bergetar sehingga bunyi keluar macam bunyi cerek tu. Nabi pernah. Maka ia bukan disengaja. Kalau sengaja batal. Sengaja buat nak solat saja, nak bagi orang khusyuk. Jadi imam, Ustaz Amirul jadi imam, nak bagi orang nangis. Dia bismillahirrahmanirrahim. Batal lah, sengaja. Ustaz Amirul jangan buat Saya sendiri. Ustaz Amirul dia dah kena pecat. Memang dia tak buat pun. Tak jadi imam dah. Okey. Maka sebab memang ada warid Nabi ta'awuh, Nabi ta'annuh dalam solat dia, maka tidak membatalkan dengan syarat dia tak sengaja. Macam tu. Sebab dia tak dapat kawal. Memang tak dapat kawal. Ya. Okey. Kalau dah terlampau nak nangis tu memang akan bunyi. Ya, memang akan bunyi. Okey ya. InsyaAllah. Ada soalan saya tanya. Kita pergi pada hadis yang seterusnya. Kita lang. Okey, hadis yang ke-118. An Abdullah ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-har fa abridu 'anis salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Hadis ni dia ada kaitan dengan hadis 161. Saya baca terus ya. Hadis 161. Kita langkau sikit. 121. Silap, 121. Okey, 121 saya langkau ya. Baca supaya kita boleh gabungkan dia punya maksud. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkin jabhatahu min al-ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Okey, dua hadis ni berkaitan dengan panas. Solat ketika panas. Satu solat Nabi kata apa? Dalam hadis 117 Nabi bagi tahu 118 Nabi bagi tahu bahawasanya daripada Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, jika terlampau panas lik-lik orang apa? Orang Perak lik-lik ni. Panas lik-lik lah dia kata, panas teruk lah. Kalau terlampau panas teruk maka fa'abridu anis salah. Maka boleh tangguhkan, maka sejukkan. Tunggu sejuk dulu baru solat. Tunggu sejuk. Maka sunnahnya bukan maksudnya sunnah ni maksud kena buat hari-hari. Maksudnya kalau tak mampu kat sini, tak mampu nak tahan panas, terutama sekarang ni musim panas. Sekarang ni angin monsun, entah timur laut ke timur barat ke apa tak tahulah. Memang musim tengah panas. Kalau tuan rasa memang sekarang dah dijangka panas sampai September. Lama lagi nak panas ni. Sekarang ni sampai September ataupun Disember. September kan? Kalau based on ahli fizik Wahabi tu lah. Saya baca kat Facebook dia, siapa nama dia? Dia bagi tahu memang tengah panas. So kalau nak pasang aircon pasang sekarang. Memang kan. Jadi dekat surau-surau memang kadang panas. Saya pun pada tengah hari tu nak keluar, ya Allah, sebab saya ni kadang-kadang memang keluar panas je sikit kepala. Nak keluar tu bukan nak sampai nak solat dalam ada aircon, tapi nak melalui tu kadang rasa aduh beratnya. Nak keluar masjid surau untuk solat tengah hari walaupun naik motor.
tapi rasa nak mengadap panas tu sehingga pening. Maka oleh itu sunat dia ketika itu ialah boleh sahaja ditangguhkan solat sehinggalah dah redup. Disunatkan ketika itu untuk maslahah. Nak try buatlah dekat surau tuan-tuan sendiri. Agak-agak kalau boleh, cuma masalah lah orang nak pergi makan, orang nak ni semua. Jadi kalau tapi kat sini ada nampak tak? Nampak tak Islam ni dia memang dia bukannya kena buat je, tak, dia raikan orang. Dia raikan orang. Tetapi ustaz dia kata ada je hadis sahabat solat tengah panas. Contohnya hadis yang kedua ni 121 ni. Anas cerita, kami solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Dalam keadaan yang sangat panas. Sehinggalah apabila kami tak mampu nak letak kepala kami sujud sebab panas atas, diorang kan bawa solat dekat pasir, padang pasir. Maka tak mampu, lalu kami pun tarik kami punya baju ke atas, kami tarik sikit, kami letak supaya boleh lapik kepala kami sujud. Jadi bukankah ini menunjukkan para sahabat solat dalam syiddatil har? Jawapannya, adakah hadis ni bercanggah dengan hadis yang tadi tu yang mengatakan perintah Nabi untuk lewatkan solat? Jawapannya tak bercanggah. Maksudnya lewatkan solat bukanlah sampai dah sampai redup habis sampai sujud, tak. Maksudnya sampai badan kita sendiri yang rasa tak, badan kita sendiri rasa okey, tak rasa panas, tetapi kadang-kadang padang pasir dia panas dia lama. Pasir panas dia lama sehinggalah menyebabkan walaupun dia bukannya panas tengah hari, lama panas dia. Nak tunggu sampai sekarang ni, lepas asar pun kadang panas lagi, betul tak? Saya lepas asar pun panas lagi. Bukanlah maksudnya sampai tunggu panas sampai redup sampai sejuk, tak. Maksudnya sampai terik, betul-betul terik sangat tu hilang. Itu maksud dia. Dan isu kedua dalam hadis yang ni, bolehkah kita solat lapik? Bolehkah kita solat kita lapikkan untuk kita sujud? Jawapannya sebab hadis ni lah para ulama khilaf. Sebab hadis ni lah para ulama khilaf. Kerana apa? Hadis ni menunjukkan para sahabat dia tarik dia kata basata thawbahu fasajada alai. Depa pun basata. Dia basata ni dia bukan buka, dia tarik, dia letak. Dia tarik, dia tarik sikit, dia letak untuk tempat sujud. Tuan-tuan, jangan bayangkan baju tuan-tuan macam baju orang dulu. Tak, ada butang. Buka butang tak ada. Baju zaman dulu bayangkan macam kalau tuan-tuan pergi umrah pakai kain ihram. Sebab tu orang dulu dikatakan baju itu ialah pakai dua kain bawah dan kain atas. Kain bawah tutup bawah, kain atas macam tu. Lalu bila nak sujud tarik sikit untuk lapik. Orang miskin memang dia pakai baju satu, orang miskin memang dia pakai baju bawah saja kebanyakannya. Dia tak ada baju lebih, dia bawah, tutup sekadar aurat, atas terbiar. Itu pun Nabi kata kalau solat kena usahakan untuk pakai dua. Jangan biarkan solat nampak tak tutup apa-apa. Maka dekat sini based on hadis ni, maka para ulama, sebahagian ulama mengatakan tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Kita nak wuduk, tak batal solat walaupun dia lapikkan dengan apa yang pakaian yang mengikuti pergerakan tubuh badan dia based on hadis ni. Namun demikian mazhab Syafi'i mengatakan batal solat. Batal solat. Batal solat kalau dibuat dengan sengaja. Pergerakan ataupun lapik dengan baju ataupun kain yang mengikut pergerakan tubuh badannya sendiri. Kalau sejadah tak ada masalah. Sejadah tak ada masalah sebab dia bukannya kita pakai, tak ikut gerakan badan kita. Ala kulihan, tuan-tuan nak pilih mana satu, tuan-tuan ngajilah lagi dengan ustaz lain. Saya mazhab Syafi'i. Ya. Itulah dia tuan-tuan, jangan sujud atas telekung. Jangan sujud atas telekung. Pastikan jangan sujud atas telekung. Kalau pakai burdah macam tutup macam apa ni kak ni kan, tarik sikit bagi nampak dahi sikit pun tak apa dah. Dahi ni bukan kena semua wajib, sikit pun tak apa. Dan kita sujud tu biar kena dahi, dan jangan sujud atas telekung.
Tangan kita tak ada isu lah. Kalau tangan kita ni, dia kepala ni je. Dia ni je yang disyaratkan untuk memang sujud direct di atas ni di atas tanah, di atas ni bawah yang tanpa dilapik apa-apa. Adapun tangan, kaki pakai sokin tak ada isu. Tak ada isu kepala ni sebab Nabi kata famakin jabhatahu. Nabi kata betul-betul letak kepala dia dekat tanah. Melainkan jika ada darurat dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah dia membawa hadis ini, dia kata darurat panas sehingga menyebabkan boleh kepala dia luka dan sebagainya, ketika itu diperbolehkan. Sebab kes darurat maka diperbolehkan. Dia menjawab kepada hadis tersebut. So pastikan kakak-kakak, hajah-hajah sekalian, jika nak solat, jangan kita solat sujud tu di atas telekung. Kalau tangan kita atas telekung tak ada isu. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain memang kata tidak batal. Contohnya mazhab Hanbali. Tapi kita tak naklah panjang-panjang kalau tuan-tuan nak senang. Tak batal. Jadi tuan-tuan kalau yakin pegangan Dr. Zaini pun ada isu ni panjang, bahkan orang kutuk dia pun isu ni pun panjang. Jadi tuan-tuan tengok video dia, kalau rasa yakin tuan-tuan boleh ikut. Dia macam slow pendek lah. Macam slow pendek. Cuma slow pendek ni lain sikit, dia berkaitan dengan kita punya uruf kebiasaan sama. Yang ini sebab solat kan. Ustaz, ni hadis 118. Okey. Bila Ibn Umar dan juga Abu Hurairah. Kali di sini kalau panas membakar, panas sekarang panas lah. Tapi kalau hujan macam mana? Kalau hujan. Kalau hujan yang lebat, tak payah pi langsung. Faham tak? Ya. Bukan maksudnya tak payah pi langsung tu apa? Boleh buat solat jamak. Nampak tak? Nampak tak? Ini keindahan Islam. Maksudnya lagi kalau hujan yang lebat maghrib tu, solat jamak tu balik isyak tak payah. Tak payah sembahyang dah. Tapi ataupun solat solat zuhur sama sebab dalam sebagian mazhab dia kata semua solat semua boleh. Ada pandangan mengatakan malam saja, sebab hadis tu yang berlaku tu hujan tu itu malam, maka malam saja boleh. Syafi'iyah mengatakan semua jenis hujan saja boleh. Kalau hujan saja walaupun siang maka boleh berjamak. Buatlah. Kalau nak kena orang kata Wahabi. Oh, jemaah. Tak boleh jamak kat rumah, tak boleh tuan-tuan. Yang sebab itulah tengok yang ni konsep dia dekat rumah. Jangan jamak kat rumah, iaitu sesat Itu memang sesat. Hujan jamak kat rumah. Jadi mesti masjid. Dia solat masjid secara berjemaah. Imam kena announce hari ni kita akan solat jamak. Kerana hujan. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat jamak ketika matar, ketika hujan. Maka nampak tak dahsyatnya, subhanallah. Sebab hujan ni orang boleh tahan lagi panas. Hujan ni habislah baju basah semua, badan semua kan. Okey. Subhanallah, keindahan Islam. Kalau orang masjid tak amal, orang masjid amal tak bolehlah kita nak buat isu macam mana. Kalau imam, kita tak boleh nak nyelisi imam. Okey, biarlah imam tak kira aku nak jamak. Dia akan menyebabkan, sebab itu dia akan ada dua isu. Satu isu untuk keharusan untuk jamak. Satu isu ialah menyebabkan pecah belah. Menyebabkan orang fitnah dan sebagainya, menyebabkan orang bergaduh. Maka sebab isu ni bukan maksudnya wajib ataupun wajib kamu ni ataupun sunat. Kat situ jadinya harus saja, boleh harus untuk dijamak. Bukan maksudnya kalau kita tak solat jamak tu kamu menyelisih sunnah. Dah. Lain kalau kita buat something tu, kita tak buat menyelisih sunnah, walaupun orang kampung akan tohmah kita, menyebabkan orang kampung kata pecah belah sebagainya. Itu tak. Contohnya kita tak nak buat tahlil. Sebab memang benda tu bukan, bahkan ada larangan kan. Bagi orang makan tu ketika buat kenduri, tak kenduri. Memang ada larangan. Mazhab Syafi'i ni pun larangan, hadis pun ada larangan. Lalu kita tak nak buat. Lalu kata kamu jangan pecah belah masyarakat. Ini bukan pecah belah masyarakat, sebab ini memang agama, memang sunatnya tak buat, dan memang ada larangan dan sebagainya walaupun orang buat. Tapi dalam isu yang tadi itu ada keluasan. Kalau imam tak ada buat, maka tak apalah. Jangan kita bergaduh. Kamu tak buat, aku tumbuk kamu. Juga isu ni imam kena cerdik juga. Imam kena cerdik. Selalunya imam kurang sikit. Tak, bukan apa, afwan. Imam dia kurang bersedia, bukan kurang cerdik, kurang bersedia. Cover ayat. Kurang bersedia
untuk nak mendapat kecaman. Biasalah tu. Even benda yang terang-terang, contohnya zikir kena slow. Memang terang-terang dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dan terang-terang, jangan kita ganggu solat orang. Memang terang-terang. Tu pun sebab orang lain buat, kita pun kena buat. Dia tak bersedia untuk nak dikatakan kamu ikut Madinah dan Mekah. Jadi dia pun tak buat. Jadi tambah lagi isu yang jarang berlaku ini. Cumanya dekat negara Malaysia ni kadang dia hujan tu jadi biasa dah. Hujan tu jadi biasa. Kalau musim hujan ni kira takkanlah tiap-tiap kali nak jamak je kan. Okey, baik. Kalau di negara Arab ni, kalau waktu saya di Yaman memang hujan je terus imam masjid kita umum kita solat jamak. Hujan sekejap, tapi dia ada syarat-syarat dia. Nanti ini kita bahaskanlah kalau yang bab hujan ni kita akan masuk padanya. Hadis yang seterusnya kita ada lagi dalam 10 minit. Saya nak kalau boleh habiskan. Hadis yang 119. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, daripada Anas bin Malik katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa satu solat, siapa yang lupa untuk solat, maka solatlah dengan segera. Falyusalliha, maka solatlah ketika mana dia ingat. La kafarata laha illa dhalik, tidak ada bayaran kafarah. Contohnya memang kena bayar ke, kena bebaskan hamba ke, kafarah kena puasa ke. Tak ada kafarah, melainkan kena qada je balik. Solat je balik apa yang kita lupa itu. Kemudian wa tala qauluhu ta'ala wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dan dalam riwayat Muslim, man nasiya salatan aw nama anha, ataupun dia tidur, fa kaffaratuha an yusalliha, maka kafarahnya ialah solat. Solat ketika mana dia ingat, idza dzakaraha. Dalam hadis ni dalil bagi mazhab Hambali mengatakan qada solat ataupun solat yang terluput perlu diqada ataupun perlu dilakukan segera dengan kadar segera. Dengan kadar yang segera. Misalnya dia tertidur, dia bangun pukul 8 subuh, pukul 8 pagi, maka dia dalam mazhab Hambali wajib terus kena solat dengan kadar segera. Tak boleh dia tangguh-tangguh. Kalau dia tangguh-tangguh berdosa. Namun demikian dalam mazhab Syafi'i dia mengatakan boleh menangguh, harus, tetapi sunat bagi dia adalah segera. Ketika mana dia ingat, sunat. Tapi kalau dia tak tangguh, kalau tak segera, dia lambat-lambat, adakah dia berdosa? Tak berdosa. Berdasarkan hadis bahwasanya Nabi dia hukum hadis juga, Nabi pernah dalam keadaan musafir, Nabi tertidur subuh, semua tertidur, semua pakai bangkit lambat, matahari dah naik. Abu Bakar pun tak bangun. Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah cerita dalam Bukhari. Sehinggalah dah bangun, semua bangun, lalu Nabi tak terus solat. Nabi naik unta, jalan sikit, Nabi perintahkan dengan unta sampai satu tempat baru turun dan solat subuh secara berjemaah. Menunjukkan boleh ditangguh. Okey, baik. Okey, kemudian hadis yang seterusnya. Cumanya orang Melayu ni tak. Yang hadis ni saya nak tekan. Orang Melayu ni dia ada suka sangat istilah qada. Saya nak ingatkan, memang tak ada istilah qada. Maksudnya istilah qada ni tak apalah, satgi aku tak solat satgi. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau naik bas solat subuh berapa je yang solat, berapa kerat je. Sebab dia fikir pun tak apa, satgi aku qada. Sampai rumah qada. Dan yang paling menyedihkan, balik umrah biasanya dia akan balik pagi lah. Subuh memang dalam flight. Tuan-tuan tengok saya bukan nak kata tapi ramai yang balik umrah ni tuan-tuan tak solat, bahkan tak set jam pun. 2 minggu tu boleh solat, bangun 3 jam awal, siap pergi raudah dan sebagainya. Dalam flight yang dalam keadaan tidur tak selesa pun semua boleh je bangun, tapi mindset dia apa? Balik qada. Mana ada tuan-tuan? Istilah macam ni tak ada. Qada ni hanyalah untuk nasia ataupun lupa ataupun tertidur. Sama jika sakit-sakit hospital kan. Sama. Sebab itu dalam bab solat ataupun apa ni kita buat sekadar kemampuan. Sebab apa tuan-tuan? Jadi dia ada masalah juga dengan solat 5 waktu. Dia kata solat pun tak sah, biar aku tak solat.
Dia tak tahu, walaupun dalam mazhab Syafi'i kata ada solat untuk hormat waktu tu, wajib tu solat tu. Solat tu wajib. Untuk dia menghormati waktu, bukan menghormati waktu, dia solat tu memang kendaraan tu wajib, tapi perlu tak diulang balik? Perlu diulang balik. Dia tak ada istilah solat hormat waktu. Dia istilah dia solat tu wajib untuk dilakukan walaupun dia tak ada wuduk, tak boleh ambil wuduk dan sebagainya, tapi balik dia wajib ulang balik. Balik dia wajib diulang balik. Itu adalah pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dia wajib solat ketika itu, sebab tu saya sendiri selalu kata, entah apalah isu pergi umrah dah berapa kali bangun awal, bukan balik kita nak ni sebab tak ada air. Tak ada air tak ada isu, tunggulah kalau nak tak ada air. Ni air ada, orang minta dekat tu pramugari, boleh guna air ni, boleh guna spray, ataupun minta lah nanti tunggu dekat nak minta ambil wuduk tu, tunggu. At least kita nampak tunggu nak ambil wuduk. Walaupun dah keluar waktu, tak apa. Sebab dia nak ambil wuduk, tak pergi solat terus. Ni tak, memang. Ada yang saya tengok buka layan movie. Layan movie. Subuhnya tu bila dia subuh ni kan? Kita nak cakap pun subuh salah. Takut dia dah solat. Sebab solat ni kan senang. Tak solat ke? Allahu Akbar. Ni kena ingat betul. Ya. Okey, baik. Tak ada istilah qada solat. Istilahnya ialah solat selagi kemampuan ada, solat sahaja. Yang ada hanyalah perbahasan perlu ulang balik ke tak perlu ulang balik bagi orang yang solat tanpa ada wuduk. Sama ada air atau tayammum. Okey, hadis yang seterusnya dan yang belum terakhir lagi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah al-isha al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka salah. Yang ni solat boleh tak beza niat? Seorang solat sunat, seorang solat wajib. Jawapannya boleh berdasarkan hadis Muaz. Tengok tuan-tuan, Muaz ni orang yang sangat dia sangat menginginkan solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Muaz ni kampung dia jauh, dia bukan duduk dalam kawasan Madinah tu. Kampung dia jauh, lalu dia jalan mai awal pergi masjid, dia solat bersama dengan Nabi. Lalu dia balik, dia solat dengan Nabi al-isya, solat isya. Lalu dia balik, dia solat isya balik, jadi imam. Maka dekat sini ada dua isu. Boleh tak ulang solat? Jawapannya boleh jika ada keperluan. Jika tak ada keperluan, makruh ulang solat. Tapi jika ada keperluan, boleh. Misalnya macam ni, keperluan dia ialah untuk dia nak mengimamkan orang, ataupun keperluan dia solat dekat rumah sendiri-sendiri, tiba-tiba dia pergi masjid, ada orang solat masjid secara jamaah, maka keperluan dia ialah untuk dia join jamaah itu untuk dia dapat pahala jamaah. Tetapi yang kedua itu jadi sunat. Yang pertama wajib, yang kedua jadi sunat. Macam Muaz tadi, solat yang kedua itu dia bukan jadi wajib dah, dia jadi sunat. Dia jadi sunat. Boleh Dari sini para ulama istinbat bahawasanya boleh berbeza niat. Sebab apa? Sebab sekarang ni Muaz solat hukum dia solat sunat. Makmum tadi hukum dia adalah wajib, solat wajib. Maka boleh berbeza. Yang penting dia tidak kurang, imam tidak lebih rakaat daripada makmum, tu saja. Kalau imam lebih rakaat daripada makmum, memang tak boleh dah. Kalau imam kurang rakaat, misalnya dia nak solat 2 rakaat, kita nak solat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tak ada masalah. Tuan-tuan jangan pelik, ada sebahagian mazhab, contohnya mazhab Hanbali pun ada mengatakan tak boleh buat macam tu. Mazhab Syafi'i kata boleh, dan dalilnya sangat kuat. Ini antara dalilnya. Ustaz, boleh tak saya balik dan saya jadi imam untuk isteri saya? Kadang-kadang sebab isteri saya nak dapatkan isteri saya pun solat berjemaah, pahala jemaah. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan memang dapat pahala jemaah dah walaupun dia tak solat berjemaah dengan tuan-tuan. Betul? Walaupun dia tak jemaah. Boleh tak saya buat macam tu? Jawapannya, jika ada keperluan boleh. Macam Muaz tadi, dia nak mengajar kaum dia ataupun bacaan dia yang elok, maka boleh. Tapi kalau nak jadikan sebagai rutin, maka kita jangan buat. Sebab kita seolah membuat perkara rutin, maknanya setiap kali dia balik, dia solat jemaah dengan sebab ni. Kalau ada keperluan, okey, tak ada masalah. Keperluan lepas ni dia nak buat mesyuarat dengan isteri, dia nak baca hadis dan sebagainya.
Kan? Okey, tak ada masalah. Tapi kalau memang sengaja untuk jadikan rutin dan jadi seolah dia jadi satu sunnah baru, maka Nabi tak pernah buat, para sahabat tak pernah buat macam tu. Dan berlaku di masjid, dia ada yang musafir ataupun orang lain datang lambat. Sebenarnya malah dia lepas semayang tau. Ini dia minta kita jadi imam, dia jadi imam, kita makmum dia. Mereka lepas semayang fardu dia tambah orang. Okey, orang musafir. Anak ulang. Anak lah semayang, saya minta jadi imam. Kata saya, dia minta nak jadi makmum, dia nak jadi imam semayang. Bayang yang sama. Apa pun sebenarnya. Okey, baik. So ulang solat untuk nak jadi apa ni? Solat jemaah bagi orang yang terlambat. Jawapannya ialah yang sunnahnya ialah seperti mana Muaz ni, orang yang solat tadi dialah yang jadi imam. Tapi apakah boleh dia jadi makmum yang tadi tu yang nak solat tu yang dia yang jadi dia yang jadi imam? Wallahu alam, tak ada masalah. Saya rasa sebab tak ada isu, tetapi yang sunnahnya ialah yang tadi yang jadi imam. Ya, yang dah solat tu dia yang jadi imam based on hadis Muaz ni. Tapi dia punya elah dia ialah untuk dapat solat jemaah. Ya, sebab Muaz ni dia memang adalah orang yang pandai imam, pandai baca Quran dan sebagainya. Sebab itulah dia pun balik, sebab tak ada orang lagi nak imam. Sebab itulah dia orang tunggu dia yang balik jadi imam. Tapi kalau ada orang lain yang jadi imam, kita untuk jadi makmum. Saya pun pernah, dia kata ustaz lah, dia kata ustaz lagi afdal bacaan. Dia nak raikan saya sebab saya datang lambat. Saya suruh, tu haji imam, tu haji. Saya baca pun tak bagus. Jadi saya pun imam. Dia bagus, dia tahu saya lambat dan dia nak tolong saya. Maka saya pun imam. Tak ada masalah, tak ada masalah. Tuan-tuan ada pertanyaan sebelum kita tangguh? Jadi kalau isu, kalau tadi ada isu, kalau kita semayang fardu, selesai kita semayang sunat ba'diyah lah, kan? Jadi orang yang datang ikut, jadi kita dia niat pun boleh. Kita solat sunat qabliyah ataupun kita solat sunat 2 rakaat, maka dia ikut kita pun boleh. Pun boleh. Tapi kita solat sunat memang tak disunatkan untuk jahar. Kita macam solat biasalah, cuma jaharkan takbirat untuk dia takbirat intiqalat tu. Ada hadis satu ni, la yusalli ahadukum fi thawbin wahid laisa ala atiqihi min syai'. Maka boleh tak solat dalam keadaan pakai singlet bagi lelaki, dia punya tak boleh, makruh. Mazhab Hanbali kata tak sah solat. Tuan-tuan, mazhab Hanbali kata tak sah, batal solat pakai singlet. Mazhab Syafi'i kata apa? Sah, sebab ini bukannya aurat. Tak aurat. Cuma kita nak jadi meraihkanlah, janganlah dan tambah ustaz. Pakai singlet dekat solat tak boleh. Kat luar rumah pun kau boleh, janganlah pakai singlet. Ustaz nampak pakai singlet, odoh no ustaz pakai singlet. Allah, tambah bulu ketiak panjang. Apalah ustaz tak cukup bulu ketiak, sunnah. Ya? Kan dia akan menjatuhkan aib walaupun tak aurat. Ingat walaupun tak aurat. Walaupun saya tak sentuh perempuan. Tapi kalau saya dah berjoget-joget, contoh dalam kelab malam, aib lah. Contoh tuan-tuan. Sama macam contoh yang tadi tu. Walaupun tak sentuh perempuan, walaupun tak apa semua kan, tapi dia menjatuhkan maruah aib tu. Aib tu adalah perkara yang sangat dijaga. Dan hadis yang terakhir adalah berkaitan, kita baca sendirilah, berkaitan dengan orang yang busuk mulut dia. Nabi larang untuk dia pergi ke masjid. Barang siapa yang makan bawang mentah, badan dia akan bau busuk. Bukan kata badan bau busuk, orang perempuan dia tukang masak, potong ni kan, sehari tu berbau dah kan, dia baru makan. Tapi bawang yang dimasak tak akan bau dah makan, jangan risau. Bawang yang dimasak. Sebab tu kata Ibnu Umar, dia kata jangan kalian makan melainkan selepas ia dimasak, sebab dia tak akan mendatangkan bau. Wallahu alam bissawab. Tak ada dah soalan kan? Okey, ada soalan okey. Tengah iqamat, lepas tu kita bergerak. Tengah iqamat bergerak.
Tengah iqamat. Tak apa lah, sebab kita ni Siapa yang iqamat? Oh, main sendiri. Lepas tu dia iqamat. Okey. Dia ada isu tu. Yang pertama, perempuan adakah disunatkan iqamat untuk diri sendiri? Maka khilaf para ulama. Yang rajihnya perempuan azan memang tak disunatkan walaupun solat berjemaah. Iqamat khilaf. Sebagian ulama kata dia sunat dan sebagainya. Okey, kita ambil pandangan yang kata sunat lah. Mazhab Syafi'i sebab saya sunat, perempuan untuk iqamat untuk diri dia sendiri. Tetapi kalau dia nak bergerak tak ada masalah. Untuk iqamat ni dia bergerak tak ada masalah. Dia geraklah banyak mana pun iqamat dia sah, tapi sebaik-baiknya iqamat tu ialah duduk setempat. Sunatnya ialah duduk menghadap kiblat dan dalam keadaan yang dah tenang, kemudian dia pun dia iqamat. Wallahu alam bisawab. Yalah, dia belum solat lagi. Ya, ada soalan lagi? Tak apa tanya. Ya. Ustaz Amirul. Ada sikit soalan berkaitan dengan yang awal-awal di perbincangan ni kan. Berkaitan dengan masjid. Okey. Kalau kita tengok boleh istilah kita ni surau yang kita tengok surau kecil lah. Dan masjid tu besar lah. Dan saya setuju apa yang Ustaz sebut lah. Sebenarnya masjid itu sebagaimana diwakafkan ada di dalam. Bila satu masalah lah, bila setengah-setengah jawatan kuasa mereka declare surau itu hanyalah surau dan bukan masjid. Jadi adakah ianya masih lagi terikat dengan hukum masjid ataupun dah bila disebut dia declare ini bukan masjid, ini hanya surau semata-mata? Okey. Jawapan dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan masak pisang, dah masak pisang goreng, tuan-tuan nak kata yang ini bukan pisang goreng sebab saya dah bau cheese. Jadi ini bukan pisang goreng. Boleh tak menafi walaupun dah bau cheese, ini bukan pisang goreng. Kat luar dia tu saya bawa sebab apa pisang goreng? Sebab semalam saya makan pisang goreng. Tak macam pisang goreng. Dia kat luar tu mana tak ada hias macam kuih raya. Saya makan pisang goreng. Boleh tak kalau saya makan tu saya kata, ni bukan pisang goreng? Bodoh lah. Kan? Ni bukan pisang goreng. Sebab dia memang pisang. Cumanya dia hiaskan tu jadi macam kuih raya. Dia siap letak apa tu, apa ni macam-macam lah. Tapi makan, rasa pisang. Macam tu juga. Walaupun dia nafikan, tetapi hukum tu memang masjid. Hukum dia tu masjid. Surau tu apabila ada hukum hakam dia, maka dia ambil hukum masjid. Cuma masalah kita ada sebahagian fatwa. Itulah fatwa dulu. Ada sebahagian fatwa. Cuma fatwa tu pun dah di ni pun. Dulu kata surau bukan masjid. Dan fatwa tu pun telah dimansuhkan, digantikan dengan kata surau sama dengan masjid. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah pisang goreng. Jangan, tak apalah kalau dia nak kata tak boleh nak semua, kita je lah dia nak ambil fatwa tu sebab dia hukum, dia orang awam, dia nak pegang fatwa yang dia ada tu, maka dia dah terlepas dah. Kita pun kata, kita pun bentang dalil yang penting dan kita amalkan. Kita nak buat solat sunat di atas masjid pun buatlah, tidak ada masalah. Penting jangan zalim pada orang. Sampai nak buang orang kan. Kamu sebab apa kamu kata ni kamu buat solat sunat masjid, ni bukan masjid, saya buang kamu, jangan solat sini. Itu zalim kan? Jangan solat sini, itu zalim. Soalan online. Oh ya, online. Tuan-tuan sampai nak balik boleh balik dulu lah kita. Antara puasa nazar dengan puasa 6, mana patut buat dulu? Puasa nazar dengan puasa 6 sama isu dia dengan puasa qada dengan isu dia sama. Sebab nazar ni wajib, qada pun wajib. Cumanya nazar ni beza sikit. Sebab nazar ni dia boleh buat bila-bila. Kalau dia tak takyinkan bila dia nak buat. Kalau dia kata saya nak puasa nazar sejurus selepas 1 Syawal, maksudnya wajib dia. Ketika itu dia memang dia kena buat nazar dia tu. Raya Syawal kedua, ketiga, keempat. Faham tak? Qada ni pun dia boleh bila-bila. Sebab itulah nazar ni para ulama kata jangan takyin. Nazar ni biarkan umum, jangan takyin. Jangan kita takyin ni maksudnya kita detailkan bila nak kena buat, macam mana. Macam tu Cuma nazar ni kena ingat satu, tidak ada nazar perkara yang harus, tak wajib sempurnakan. Nazar perkara yang okey, tu lain. Yang ni maka dia kena nazar dulu. Tapi kalau dia nazar dia tak tetapkan bila dia nak buat,
maka tak ada masalah, dia boleh puasa 6 dahulu, kemudian puasa nazar. Ya, contohnya kalau aku dapat berjaya ni, aku pun nak berpuasa 3 hari 4 hari di bulan Syawal, maka tak apa, dia buatlah puasa 6 dahulu. Wallahu alam bisawab. Tak ada lagi kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.